Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kita teruskan PDPR 3.0 hari ini dengan tema Kebudayaan, Kesenian dan Estetika Unit 14. Kenali kesenian kita. Tajuk Tarian Ceracap Inai. Okay, bahasa Melayu tahun 3. Kamu boleh buka buku teks jilid 2 muka surat 7 yang bertajuk Tarian Ceracap Inai. Okey. Sambil kamu pelajari, kamu juga boleh tengok buku teks. Kalau tak nak tengok buku teks pun boleh, terus tumpu kepada video yang kamu sedang tonton sekarang. Okey, hari ini kita akan menekankan kepada kemahiran mendengar dan bertutur, iaitu 1.1 mendengar dan memberikan respon, iaitu respon ditekankan kepada soalan bercapah. Objektif pada akhir PDPR nanti, kamu dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 soalan bercapah dengan betul. Okey. Tarian Ceracap Inai. Okey, kita baca sama-sama. Tarian Melayu tradisional yang terkenal terutamanya di Johor berasal daripada tarian istana. Dipersembahkan dengan hiasan seperti bunga-bungaan emas pada piring dan bercahayakan api lilin. Asalnya ditarikan oleh penari wanita dalam bilangan ganjil. Boleh juga ditarikan secara berpasangan oleh penari lelaki dan wanita. Biasanya bilangan penari terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Okey ya. Tarian Ceracap Inai ni tarian tradisional terkenal di Johor. Berasal daripada tarian istana. Maknanya tarian ni dipersembahkan di istana. Okey, dipersembahkan dengan hiasan. Kat tangan dia tu ada hiasan seperti bunga-bungaan emas pada piring dan bercahayakan api lilin. Dalam piring tu, dia pegang piring tu ada bunga emas, ada api lilin. Okey. Asalnya ditarikan oleh penari wanita dalam bilangan ganjil. Ganjil itu maksudnya 1, 3, seorang, 3 orang, 5 orang, 7 orang, dalam bentuk ganjil. Tetapi boleh juga ditarikan secara berpasangan dengan lelaki dan perempuan. Okey. Bilangan penari terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Kalau berpasangan, dia akan jadi genap lah. 2, 4, 6, 8. Kalau oleh wanita saja, dia ganjil. 1, 3, 5, 7. Okey. Tak apa, kejap lagi saya akan tunjukkan video tarian Ceracap Inai. Okey, sama-sama kita saksikan tarian Ceracap Inai. Tapi sebelum tu, selepas sahaja PDPR ini, awak kalau nak tengok balik, awak boleh buka buku teks awak, ada QR code yang tulis imbas saya. Awak boleh imbas dan awak boleh tengok tarian Ceracap Inai. Okey, jom sama-sama kita saksikan tarian Ceracap Inai.
Okey, kamu semua baru sahaja selesai menyaksikan tarian Ceracap Inai. Awak boleh nampak macam mana dia tarikan, dia pegang apa, awak boleh tengok. Tapi tak apa, kalau tak puas tengok, kejap lagi guna QR code imbas pada QR code dalam buku teks. Nanti dia akan tunjukkan kat telefon awak. Okey, kita teruskan. Tarian Ceracap Inai, tak apa, saya baca lagi sekali untuk memberikan respon terhadap soalan bercapah. Okey. Tarian Melayu tradisional yang terkenal, terutamanya di Johor, berasal daripada tarian istana, dipersembahkan dengan hiasan seperti bunga-bungaan emas pada piring dan bercahayakan api lilin. Asalnya ditarikan oleh penari wanita dalam bilangan ganjil. Boleh juga ditarikan secara berpasangan oleh penari lelaki dan wanita. Biasanya, bilangan penari terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Okey. Awak tengok dalam buku teks tu ada dialog antara dua orang perempuan, Nabila dengan Fatin. Okey. Kita baca dialog dan kita tengok apakah jawapan yang sesuai. Saya baru selesai menjalani latihan tarian Ceracap Inai. Ya, ini jawab apa ni? Fatin memberitahu, Nabila memberitahu kepada Fatin. Kita tengok apa dialog seterusnya. Okey. Fatin bertanya kepada Nabila, apakah keistimewaan tarian itu, Nabila? Tarian apa ni? Tarian Ceracap Inai lah. Apakah keistimewaan tarian itu, Nabila? Okey. Di sini kita perlu tengok kata kunci untuk menjawab soalan ini. Nak bagi respon, kita kena tahu dulu kata kunci. Kata kuncinya ialah apakah dan keistimewaan tarian. Maknanya jawapan awak mesti bermula dengan keistimewaan. Okey. Apakah maknanya sesuatu, benda ataupun perkara. Apa jawab Fatin? Kita tengok dalam petikan sebelah. Apakah keistimewaan dia? Okey. Okey, yang titik nombor 3 dipersembahkan dengan hiasan seperti bunga. Itu ialah keistimewaannya. Jadi jawapan awak mestilah keistimewaan tarian, barulah bermula. Contohnya macam ni. Keistimewaan tarian itu dipersembahkan dengan hiasan seperti bunga-bungaan emas pada piring dan bercahayakan api lilin. Okey, itu jawapan bagi soalan yang pertama ataupun respon bagi soalan yang pertama. Kita tengok soalan seterusnya. Fatin tanya lagi. Apakah fungsi cahaya api lilin itu, Nabila? Okey, soalan bercapah dia tidak semestinya ada dalam jawapan dalam petikan. Awak kena sesuaikan sendiri jawapan awak dengan keadaan. Kita tengok dulu apa kata kunci. Kata kuncinya ialah apakah, dan satu lagi kata kuncinya fungsi cahaya lilin. Jadi jawapannya mesti bermula dengan fungsi cahaya lilin. Tujuan apa lilin dia tari tu, cahaya lilin tu nak buat apa? Adakah untuk nak cantikkan ataupun adakah sekadar untuk aksesori ataupun bahan-bahan yang boleh dipersembahkan ataupun apa? Kita tengok sama-sama. Fungsi cahaya lilin ialah sebagai hiasan dalam persembahan. Okey, dia guna tu sebagai hiasan sahaja.
Okey. Sebabnya sama juga dengan bunga-bungaan tadi. Fungsi bunga-bungaan tadi. Sebagai hiasan. Tu nak kat situ pun ada tulis. Hiasan seperti bunga-bungaan pada piring dan bercahayakan api lilin. Maknanya fungsi cahaya lilin ialah sebagai hiasan dalam persembahan. Kita tengok soalan seterusnya ataupun soalan seterusnya untuk mendapatkan respon. Jika ditarikan secara berpasangan, berapakah bilangan penari yang terlibat? Okey, dia tulis. Dalam petikan tu ada. Kat bawah tu dia tulis bilangan penari terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Okey. Tak kisahlah. Awak tulis 5 hingga 8 orang pun boleh, 8 orang pun boleh sebab dia berpasangan kan. Berpasangan mesti genap. Tapi tak apa. Kita tengok dulu kata kuncinya. Kata kuncinya berapa. Bila berapa mesti ada kata bilangan ataupun jumlah. Okey. Soalannya bermula jika. Maka jawapan juga mesti bermula dengan jika. Kita tengok jawapan. Boleh agak-agak. Jika ditarikan secara berpasangan, bilangan penari yang terlibat ialah macam tu. Tengok, jika ditarikan secara berpasangan, bilangan penari yang terlibat adalah seramai 5 hingga 8 orang. Okey, kalau awak tulis 8 orang saja pun betul sebab dia berpasangan. Okey, 6 orang pun betul sebabnya dia hingga. Tapi untuk selamat, ambil jawapan yang ada dalam teks. 5 hingga 8 orang. Saya harap awak boleh faham macam mana cara nak memberikan respon kepada soalan bercapah. Okey. Latihan. Latihan hari ini kita guna buku latihan aktiviti jilid 2 muka surat 7. Yang tadi, yang buat tadi, kita bincang tadi tak perlu buat, sekadar awak memahami secara lisan. Awak boleh faham cara nak dapatkan jawapan ataupun nak dapatkan respon. Buka buku latihan aktiviti jilid 2, muka surat 7. Kita akan jumpa soalan yang macam ini. Okey. Kelas tarian Zapin. Itu tajuk dia melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Melentur buluh biarlah daripada rebungnya ni membawa maksud nak melakukan sesuatu eloklah dilakukan ketika masih kecil. Nak suruh orang, nak suruh sembahyang, didik masa dia masih kecil. Nak buat sesuatu, nak suruh buat itu yang benda-benda yang baik. Nak menghalang benda-benda yang jahat, mesti buat waktu masih kecil. Kalau dah besar, susah saya fikir. Okey, kita tengok topik dia kelas tarian Zapin. Dia dah bagi tarikh 26 dan 27 Jun 2021. Awak boleh buat situ 2021. Hari Rabu Khamis masa 3 hingga 5 petang. Dewan Sekolah Seri Perdana tempatnya. Okey. Dia bagi soalan, alia kelas tarian Zapin akan diadakan pada minggu ini. Bilakah kelas itu akan diadakan? Okey, Alia tanya, bilakah kelas itu akan diadakan? Okey, ada jawapan dalam kotak tu. Di manakah kelas tarian itu diadakan? Pun ada juga dalam kotak tu. Semua yang bercapahnya, mengapakah kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah? Kata kuncinya, mengapakah? Lepas tu, satu lagi Dewan Sekolah. Kalau mengapakah, mesti ada sebab. Awak mungkin boleh tulis, tarian itu diadakan di Dewan Sekolah kerana, apa dia? Kerana tempat itu
lebih tertutup ataupun kerana tempat itu lebih selamat ataupun tempat itu lebih luas. Okey, terpulang pada jawapan awak. Tapi mesti dalam bentuk ayat, mesti ada sebab. Okey, soalan seterusnya, apakah lagi tarian tradisional yang kamu tahu, Imran? Okey, tarian tradisional, tarian lama-lama. Apakah maknanya awak kena bagi tahu apa dia? Kata kunci satu lagi, tarian tradisional. Apakah tarian tradisional lain selain daripada Ceracap Inai? Kat negara kita ni terkenal ada tarian Zapin, tarian Ceracap Inai, tarian Lilin, tarian Inang. Banyak lagi tarian. Awak boleh senaraikan apa sahaja tarian yang kamu tahu. Dan soalan yang terakhir, bagaimanakah kita dapat mengekalkan tarian-tarian tradisional itu? Bagaimanakah? Kalau bagaimanakah soalannya, maka jawapan mesti berbentuk cara. Kita kena senaraikan cara ataupun beritahu cara. Cara apa? Cara nak kekalkan tarian tradisional. Macam mana cara kita nak kekalkan? Mungkin awak boleh bagi tahu, kita kena praktikkan selalu, kita kena dedahkan kepada generasi muda, kepada anak-anak kecil. Maknanya perkara itu boleh dikekalkan, tarian itu dikekalkan. Awak guna kreativiti awak sendiri untuk jawab soalan-soalan yang ditanya. Okey? Macam biasalah. Dah siap? WhatsApp kat saya personal sebelum pukul 5. Okey? Jangan lupa tulis kehadiran. Siapa yang ikut TPDPR hari ini, tulis kehadiran. Tujuan untuk saya laporkan siapa yang ikut dan siapa yang tidak ikut. Okey? Ada soalan, boleh terus WhatsApp saya. Tak faham, boleh terus WhatsApp saya. Tak faham juga, boleh tengok dulu berkali-kali video ni. Okey? Saya rasa itu saja. Terima kasih dan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.